Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan go through example kedua bagi double integration method. Okey, example ni dia minta kamu untuk determine slope and deflection at 1 meter and 3 meter from support A for beam shown below using double integration method. Okey. So kita ada simply supported beam dengan support beam support pada A dan roller support pada B, dan you ada distributed load 10 kN per meter pada jarak dengan jarak 2 meter. Okay, so first soalan macam ni macam biasalah, seperti example yang pertama pada video yang sebelum ini. Kamu kena kena cari reaction. Okay, so untuk cari reaction bagi video ni saya skip, saya terus bagikan nilai reaction pada A iaitu 5 kN dan juga reaction pada B adalah 15 kN. Okay, selepas kamu cari reaction, step yang kedua adalah untuk kamu menentukan ataupun determine how many and where you need to do the cut section. Okay, so kat sini kita nampak dari untuk beam daripada A to C. Okey, tengok pada figure tengok pada figure A to C tak ada apa-apa beban, manakala pada beam C to B kita ada distributed load lah. Jadi kat sini kita akan buat dua cut section, di mana pada beam yang tiada load iaitu A to C, dan juga pada beam yang ada distributed load pada C to B. Okey, so ini adalah cut section pertama, ini adalah cut section yang kedua. Okey, so cut section yang pertama, tengok pada step, kita akan potong pada macam saya cakap tadi lah, pada beam A to C dengan jarak 0 lebih kecil daripada X lebih kecil dan sama dengan 2 meter, dan cut section daripada C to B dengan jarak 2 meter lebih kecil dan sama dengan X dan lebih kecil dan sama dengan 4 meter. Okey, so step yang ketiga. Okey, step yang ketiga, saya klikkan kat sini lah. Okey, kita nak derive moment equation. Okay, and then lepas tu kita akan derivekan slope equation. Okay, slope equation dan deflection equation pada setiap cut section lah. Okay, so cut section pertama kita ada pada bahagian, iaitu cut section saya tuliskan pada bahagian part A to C pada distance 0 meter lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 meter. Jadi dia punya free body diagram bagi cut section tersebut adalah apa? Okay, so masukkanlah reaction pada A iaitu 5 kN. Dan you ada moment. Okay, dan kita ada distance kat sini adalah X. Jadi penjumlahan pada cut section equal to 0. So kita akan ada clockwise anti-clockwise moment. Okey, ditambahkan dengan 5 kN darab dengan X. Tolak tambah tolak sebab clockwise 5 darabkan dengan X equal to 0, sebab tiada apa-apa lagi daya, dan you akan dapati you punya moment equal to 5X. Okey, so kita akan wujudkanlah dia punya moment equation, iaitu kita tahu EI D cos 2Y over D X cos 2 equal to M moment equal to 5X. Okay,
Daripada full algebra formula ni kita akan kita akan derive pula slope equation iaitu EI dy over dx. Okey, ataupun kita boleh tuliskan sebagai EI slope equal to, kita akan kamikan lah moment function yang 5x tersebut, iaitu 5x kuasa 2 over 2 campur C1. Okey, ini adalah equation bagi slope. Lepas tu equation bagi deflection adalah kita kamikan equation slope, iaitu 5x kuasa 3 over 3 darabkan dengan 2, 6 So kuasa yang ini didarabkan dengan 2 ini, kita akan dapat 6. Okey, so tambahkan dengan C1x. Okey, akan terhasil lagi satu integration constant tambah C2. So equation yang ini kita panggil sebagai equation yang pertama. Okey, selepas dah habis settle menerbitkan equation slope dan juga equation deflection bagi kat session pertama, okey, kita tinggalkan dia macam tu dahulu. Kita pergi kepada kat session yang kedua, iaitu kat session kedua pada bahagian mana? Iaitu pada bahagian part C to B dengan distance 2 meter lebih kecil dan sama dengan X lebih kecil dan sama dengan 4 meter. Okey, so you punya free body diagram adalah, okey, letakkan reaction pada A, iaitu 5 kilonewton, dan you ada distributed load 10 kilonewton per meter. Okey, you ada moment pada kat session tersebut iaitu M, dan you ada sini keseluruhan kat session itu adalah X. Okey, kat sini kita tahu sini adalah A, sini adalah C. So jarak yang ini kita tahu jarak ini adalah 2 meter. Jadi jarak yang ini automatik kita tahu adalah sepanjang beam ditolakkan dengan 2 meter. So akan jadi X tolak 2 meter. Okey, so daripada free body diagram ni kita wujudkanlah dia punya moment equation. Okey, summation moment pada kat session tersebut equal to 0. So ia akan ada anti-clockwise moment. Okey, dijarakkan dengan mana? Jarakkan dengan 5 kN clockwise. So akan jadi gitulah, 5 jarakkan dengan distance dia ke kat section tersebut adalah X. Lepas tu kita akan tukarkan distributed load tu kepada point load dan didaratkan dengan D dia. So bila ditukarkan kepada point load, so direction dia akan jadi macam mana? Kena ke bawah kan. So dia akan jadi macam ni lah. So akan jadi clockwise, anti-clockwise. So akan jadi positif. So 10 kN ni tukarkan kepada distributed load dengan didaratkan dengan panjang beam, panjang distributed load itu, iaitu X tolakkan dengan 2. So akan didaratkan dengan D. So D dia adalah separuh daripada panjang distributed load itu, iaitu X tolak 2 bahagikan dengan 2. Okey, sama juga dengan sisa tak ada daya apa-apa lagi, sama dengan kosong lah. Okey, so kita simplifikan lah moment equation ni. Dia akan jadi moment tolakkan dengan 5x tambahkan dengan, so 10 dibahagikan 2 akan jadi 5 lah. So yang ni saya cancelkan, dia akan jadi 5. So 5 darabkan dengan X tolak 2.
So bila X tolak 2 dan X tolak 2, dia akan jadi X tolak 2 didarabkan dengan X tolak 2. Kita akan simplifykan dia menjadi X tolak 2 kuasa 2. Okey, bersama dengan kosong. So moment sama juga dengan kita bawakan sebelah kanan lah. So 5x positif 5x tolak 5x tolak 2 kuasa 2. So ini adalah moment equation bagi kat section yang kedua. So kita masukkan dia dalam bentuk Flex-Gerald formula, iaitu EI d kuasa 2y over dx kuasa 2 equal to moment equal to 5x tolak 5x tolak 2 kuasa 2. Okey. Jadi kita punya slope equation kita akan jadi EI dy over dx equal to, kita kamilkan moment equation kita akan jadi, ataupun yang ni saya selalu tulis macam ni ya, EI over theta, supaya nak mengingatkan lah, supaya kadang-kadang student dia tak nampak yang EI dy over dx tu, itu adalah menunjukkan slope. Okay, that's why saya biasa letakkan EI darabkan dengan theta. Okay, so kita kamilkan moment equation akan jadi 5x kuasa 2 over 2 tolak 5x tolak 2 kuasa 3 over 3. Okey, tambahkan dengan, since dia adalah kat section kedua, jadi dia tidak boleh jadi C1 lah. Okey, dia akan continue, dia akan jadi, tadi kat section yang pertama kita ada C1 dan juga C2, jadi kat section kedua kita akan continue number dia akan jadi C3. Okey, so ini adalah slope equation bagi kat section yang kedua. Jadi equation bagi deflection, okey, y equal to 5x kuasa 3 bagikan dengan 6 tolakkan dengan 5x tolak 2 kuasa 4 darabkan dengan 12. Mana datang 12 ni, iaitu 4 didarabkan dengan pembawah dia 3. 4 dan 3 12. Okey, so tambahkan dengan C3x, akan terhasil lagi satu integration constant C4. So equation deflection bagi kat section kedua, saya menambahkan sebagai equation 2. Okey, so settle slope dan juga deflection equation bagi kedua-dua kat section. Selepas kita dah wujudkan equation bagi slope dan juga deflection bagi kedua-dua kat section, kita tengok kepada boundary condition. Okey, so step yang keempat, list boundary condition, atau singkatannya BC, and continuity condition, iaitu CC. Okey, so boundary condition kita yang pertama, iaitu at x equal to 0 meter. Ini biasanya boundary condition kita tahu kan, dia padanya support kan. So kita tahu pada support tak mungkin akan ada deflection. So at equal to 0. Yang ini kita akan ambil sebelah kiri. Kita akan tengok boundary condition tu sampai pada belah kiri. Analisis kita. So y deflection pada support A, ya equal to 0. So boundary condition yang kedua, at x equal to 4 meter. So maksudnya jarak 4 meter ni diambil daripada kiri ke kanan beam. Dan kita tahu pada kanan B kita akan ada deflection pada B, di mana kita tahu pada support tak mungkin ada deflection. So dia akan equal to 0. So itu boundary condition.
untuk continuity condition C1, kita tahu at 2 meter, at x equal to 2 meter. Okey, di mana dia ada pada penghujung ni lah. Contoh ni dia punya beam. Okey, beam yang kita tu lah, betul jadi dia punya elastic curve dia macam mana? Elastic curve dia macam ni. Okey, so pada 2 meter, bila ni kita punya garis tangent, kita tahu slope di kiri dan juga di kanan mesti sama. Ini pada 2 meter ini distance 2 meter. So pada 2 meter kita tahu dia punya slope, okey, dy dx pada cut section AC. Okay, ini adalah A, ini adalah C, ini adalah B. So distance slope slope pada AC equal to slope pada CB. Okey, so continuity yang kedua sama juga, at x equal to 2 meter. Kita tahu dia punya deflection adalah sama. So kita tahu YAC equal to YCB. So kita akan ada 2 BC dan juga 2 CC. Okey, di mana kedua-dua keempat-empat nilai ini kita akan gunakan untuk mendapatkan integration constant punya value. Okey, dalam equation slope dan juga deflection pada setiap cut section. Okey, so itu adalah step yang keempat. Okey, so masih lagi step keempat, kita akan, macam saya cakap tadi, kita akan masukkan nilai-nilai boundary condition ni dengan ke dalam equation lah. So you perlu insert boundary condition yang pertama into equation 1, di mana kita tahu equation 1 adalah deflection equation bagi cut section yang pertama. Kita tahu kita punya equation bagi cut section pertama adalah EI y equal to 5x kuasa 3 over 6 campur C1x campur C2. So masa test ataupun masa final, kamu tak perlulah nak tulis semula lah equation ni bila kamu nak masukkan nilai boundary condition. Tapi yang ni sebab video, saya tunjukkanlah apa itu kamu punya equation number 1. So gantikan, kita tahu pada boundary condition yang pertama, kita tahu bila x equal to 0, y equal to 0. Okey, so bila kamu masukkan y equal to 0, dia akan jadi okey, tak pun nak mudahkan, bila dah semua kosong kan. So daripada equation ni, bila apa-apa yang didarabkan kosong, confirm akan jadi kosong. So EI darabkan dengan y kamu dah kosong, automatik ini akan jadi kosong. Okey, dan nilai x apa yang didarabkan dengan apa-apa nilai pun jadi kosong. So dia akan jadi kosong. So ni akan jadi kosong. So dalam final, bila you buat cara macam ni, saya terima, sebab saya tahu you punya boundary condition yang pertama adalah x equal to 0, y equal to 0. So apa-apa yang didarabkan 0 akan jadi kosong. So automatik you akan dapati you punya integration constant yang kedua equal to kosong. Okey, biarkan dia macam itu saja. And then you perlu insert, sebab kita kena habiskan dahulu boundary condition punya nilai lah. So you insert boundary condition yang kedua into equation
2. Sebab boundary condition kedua, you tahu pada X equal to 4 meter, Y equal to 0. Di mana you tahu 4 meter ni berada pada cut section yang kedua. Okay, so kita akan masukkan di dalam deflection equation bagi cut section yang kedua, iaitu apa dia? EI Y equal to 5x kuasa 3 over 6 minus 5x to 4 over 12 plus C3x plus C4. Okay, so kita tahu you punya Y kosong, so ni automatik akan jadi kosong lah. So kosong equal to, yang ni masukkan nilai dia 5 darabkan dengan 4 kuasa 3 over 6 tolak 5. Okay, boundary condition yang kedua. Okay, masukkan nilai 4 tolak 2 over 12 kuasa dengan 4 tambahkan dengan 4C3 plus C4. Okay, so nanti bila you solve kan, you akan dapati dia akan jadi equation baru lah, iaitu 4C3 campur C4 equal to negatif 46.7. So ini akan menghasilkan equation yang ketiga. Okay, sebab dia dalam sebutan unknown lah, dia pun boleh ubah. Okay, so settle, kita masukkan semua nilai bagi boundary condition. So kita akan tengok pula continuity condition. So dia akan masukkan insert continuity condition yang pertama, dalamnya apa ni, kita maksudnya yang ni tak perlu into equation, sebab continuity yang pertama adalah berkaitan tentang slope pada slope equation, into slope equation. Sebab kita tahu slope equation bagi AC, continuity yang pertama adalah slope AC equal to slope CB. So equation bagi slope AC adalah 5x kuasa 2 over 2 campur C1 equal to slope equation bagi CB adalah 5x kuasa 2 over 2 tolak 5x tolak 2 kuasa 3 over 3 campurkan dengan C3. Okay, slope equation AC adalah slope bagi AC adalah persamaan bagi slope pada cut section yang pertama. Slope bagi CB adalah slope equation bagi cut section yang kedua. Okay, masukkanlah bila kita samakan nanti, you tahu pada continuity yang pertama ini adalah pada X equal to 2 meter. Okay, ini adalah continuity condition pertama. So masukkanlah nilai X equal to 2 tu dalam persamaan yang you samakan. So dia akan jadi 5 darab 2 kuasa 2 over 2 plus C1 equal to 5 2 kuasa 2 over 2 tolak 5 2 tolak 2 over 3 plus C3. Okay, so you tengok pada nilai yang ni, yang saya tengah write kan ni. Okay, samakan nilai dia kan. So kalau saya bawa yang sebelah kanan ke kiri, automatik dia akan jadi kosong. Okay, sebab nilai dia sama. So apa saya buat, instead saya kembangkan dia, saya boleh shortcutkan dia. Saya boleh katakan yang ini akan jadi kosong, dia akan jadi kosong lah. Okay, so bahagian kiri dia akan jadi tinggal C1. So yang ini pun bila tengok yang saya tandakan right ni,
2 tolak dengan 2, automatik kosong. So apa-apa yang dalam kosong dia akan jadi kosong. So yang tinggal di bahagian kanan adalah C3. Jadi C1 equal to C3. So ini akan jadi equation yang keempat. Okay. So baru settle continuity condition pertama. So kita tengok pula continuity condition yang kedua. Kita tahu continuity condition yang kedua, at x equal to 2 meter, you ada deflection AC equal to deflection CB. Okay, samakanlah dia punya equation bagi deflection bagi setiap cut section itu, iaitu deflection bagi AC adalah pada cut section pertama. So formula dia adalah, ataupun dia punya equation adalah 5x kuasa 3 over 6 plus C1x plus C2 equal to 5x kuasa 3 over 6 minus 5x tolak 2 kuasa 4 over 12 plus C3x plus C4. Ok, masukkanlah nilai x equal to 2 lah. So 5 2 darabkan dengan 3 over 6 plus 2 C1 plus C2. Kita tahu C2 tadi kita dapatkan C2 equal to kosong. So dia akan jadi kosong. Ok, so 5 2 kuasa 3 over 6 tolak 5 2 tolak 2 kuasa 4 over 12 tambah 2C3 tambah C4. So perhatikan yang saya writekan ini sama condition macam tadi. So kalau saya bawa yang right sebelah kanan ke kiri, dia akan jadi tolak. Dia tolak, dia akan jadi kosong lah. Ok, so ini saya boleh katakan dia akan jadi kosong, dia akan jadi kosong lah. Ok, so sebelah kiri dia cuma tinggal 2C1 equal to, dia tengok pada yang saya write ini 2 tolak 2 kosong. So automatik kosong lah. So dia akan jadi kosong. So cuma tinggal 2C3 campur C4. Okay, so di dalam unknown, so dia akan jadi equation yang ke 5. Okay, lepas itu kita akan gantikanlah, maksudnya daripada constant dia akan tengok, you akan solvekan lah equation yang 3, 4 dan 5 tu, di mana you akan insert equation 4 and nilai C2 equal to kosong into equation 5. Okay, so equation 5 kita apa? Equation 5 kita adalah 2C1 equal to 2C3 plus C4. Okay, akan jadi lepas satu dia ada C2. Sekejap, if I'm mistaken, kita dah masukkan siap-siap lah tadi kan, kita dah gantikan dia. Sepatutnya tinggal sana, tapi kita since C2 ni sebab kita dah masukkan tadi, so ni tak payahlah, sebab you dah masukkan lah equation 5 kamu ni cuma dalam sebutan C1, C3 dan C4. So masukkan equation 4 into equation 5. So equation 5 kamu dalam sebutan 2C1 equal to 2C3 plus C4, di mana equation 4 kamu adalah C1 equal to C3. So gantikanlah, macam saya gantikan macam ni, 2C1 equal to 2 C3 kan sama dengan C1, so dalam sebutan C1 plus C4. So nanti saya akan dapati
Yang ni bawa ke kanan, bawa ke kiri akan jadi kosong lah. So mati. Tinggal makanya C4 equal to 0. Okay. So kita tahu sekarang ni C2 kosong, C4 pun kosong. So masih tak settle lagi, kita perlu insertkan equation 4 into equation 3. Okay. So equation 3 kita apa? Equation 3 kita adalah 4C3 plus C4 equal to negatif 46.7. Okay. So equation 3 kita, equation 4 kita tahu C1 equal to C3. So 4 C3 equal to perlu tak? Ataupun saya terus masukkan nilai lah. Sebab saya bukan masukkan insert equation 4. Insert C4 equal to 0 ke dalam equation 3. Okay. So plus kosong equal to negatif 46.7. So C3 kamu akan dapati C3 sama juga dengan negatif 11.7. Tetapi you tahu C3 adalah C3 equal to C1 daripada equation yang keempat kan, bersamaan dengan negatif 11.7. Okay. So sekarang kita listkan lah untuk lagi mudah nampak So kita tahu C1 bersamaan dengan negatif 11.7, C2 equal to kosong, C3 bersamaan dengan negatif 11.7, C4 equal to kosong. So masukkan nilai-nilai ni dalam equation. Okay, iaitu kita ada slope equation pada AC bersamaan dengan 1 over EI. Saya pindahkan teruskan dia ke bawah, sama dengan 5x kuasa 2 over 2 minus 11.7. Ni pada distance kosong lebih kecil daripada x lebih kecil sama dengan 2 meter. Okay. So untuk slope bagi CB adalah 1 over EI akan dengan 5x kuasa 2 over 2 minus 5x tolak 2 kuasa 3 over 3 tolak 11.7. Ini pada distance 2 meter lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 4 meter. Okay. Okay, saya tahu untuk slope masukkan dalam equation bagi direction YAC bersama dengan 1 over EI dengan 5x kuasa 3 over 6 tolak 11.7x. Okay. Ni pada distance kosong lebih kecil daripada x lebih kecil sama dengan 2 meter. Untuk deflection pada CB adalah 1 over EI. Ni adalah akan jadi 5x kuasa 3 over 6 tolak 5x tolak 2 kuasa 4 bahagi dengan 12 tolakkan dengan 11.7x. Okay, ini pada distance 2 meter lebih kecil sama dengan x lebih kecil dengan 4 meter. Okay. So sekarang ni lengkap lah nilai-nilai constant integration constant dalam setiap equation. So barulah kita boleh jawab kita punya soalan. So dia nak slope and deflection at 1 meter and 3 meter from support A. Okay. So kita masukkanlah, kita akan dapatkan slope pada 1 meter dahulu, iaitu 1 over EI tolakkan dengan
5.1 kuasa 2 over 2 minus, akan jadi negatif 9.2 over EI. Right. Okey, kenapa negatif? Ini yang kita akan guna pakai pada sign convention. Okey, so kenapa dia negatif? You tengok pada 1 meter, pada beam, ni beam, so you punya deflection dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni lah. So bila saya buat garisan tangent, okey, daripada original punya ni dia akan ke bawah. So, kita tahu bila dia clockwise, okey, so ini adalah clockwise, so slope itu akan jadi negatif. Kalau dia anti clockwise, slope dia akan jadi positif. So ini adalah pada 1 meter lah. Okey, 1 meter. 1 meter sama here lah. Okey, 1 meter. Macam mana pula slope pada 3 meter? Tak tahu dia positif negatif kan? So 3 meter sama here. Okey. Cuma kalau kat sini pada lengkung kita akan buat macam ni. Dia punya constant lah. Okey. So dia akan anti clockwise. Okey. So ataupun counter clockwise, dia akan jadi positif. So ni pada yang ni pada distance 3 meter. So kita tahu pada 3 meter nilai bagi slope kita adalah positif. So carikanlah dia punya slope dia. Slope pada 3 meter equal to 1 over EI darabkan dengan 5 darabkan dengan 3 kuasa 2 over 2 tolak 5 3 tolak 2 kuasa 3 over 3 tolak 11.7. Okey, yang akan dapati nilai dia adalah positif 54.1 over EI radian. Okey, so kena ingat, kena tulis slope punya unit adalah radian. Okey, so untuk nak cari Y pada 1 meter, masukkanlah nilai pada equation tersebut. 1 over EI. Okey, 1 meter 5 darab 1 bagi 6, ni kuasa 3 tolak 11.7 darabkan dengan 1. So nanti akan dapat negatif 10.9 over EI meter. Kenapa negatif? Sedangkan dalam equation tak ada negatif. Negatif positif you akan tentukan sebab you akan tengok. Kan kita tahu kalau bentuk kita punya bending macam ni, okey, senyum masa ni, kita punya deflection kan ni asal kan. So dia turun ke bawah. So bila dia turun ke bawah, dia akan jadi negatif. Okey, kalau lah deflection kita ke atas, ni original beam, dia ke atas, so dia akan naik ke atas, ni akan jadi positif. So sekarang ni pada 1 meter ke pada 3 meter, kita tahu dia akan deflect ke bawah. Okey, bila ke bawah maksudnya Y1 dia akan jadi negatif, Y 3 meter pun dia akan jadi negatif. So carikanlah Y 3 meter, gantikan X sama dengan 3, 1 over EI 5 darabkan dengan 3 kuasa 2 over 12 tolak 5 mana tadi? Pada 3 meter tak, saya ada buat silap tak? Saya rasa saya macam ada tak ada, saya tak buat silap. Okey, 3 tolak 2 kuasa 4 over 12 tolak 11.7 darabkan dengan 3. So nanti akan dapati nilai pada Y pada 3 meter adalah negatif 13 over EI. Kenapa negatif? Sebab dia ke bawah. Ni pun kenapa dia negatif? Sebab dia ke bawah. Okey, itulah dia. Okey, nampak panjang kan? So
untuk you punya lebih faham, sebab saya punya ni, saya nak minta example 2 ni you all tulis sendiri dan tengok macam mana kedudukan dia. So tengok dia punya jalan kerja panjang kan. So kena tulis sendirilah untuk you faham, sebab mungkin ni cara penulisan saya. Okay, saya nak buat ikut you punya cara penulisan. So itu sahaja untuk example 2 untuk video kali ni lah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.